Bismillahirrahmanirrahim. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu untuk mencapai kemenangan, maka tidak ada siapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Wa in yakhzulkum faman zallazi yansurukum min ba'di. Dan jika dia Allah mengecewakan kamu, faman zallazi yansurukum min ba'di, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah, yakni sesudah Allah menetapkan yang demikian. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ingatlah kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal dan berserah diri. Ayat sebelum ni menyatakan tugas pemimpin ialah membuat pemutus kata selepas bermesyuarat. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah berazam, yakni telah bermesyuarat untuk membuat sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bukan hanya tawakal saja dalam ayat yang terdahulu, kita lihat dari lebih jauh sedikit. Ayat terdahulu menunjukkan khitabnya, tumpuannya kepada Nabi. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, hingga seterusnya. Kerana rahmat Allah yang melimpah-limpah kepadamu wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Ayat itu menumpukan kepada Nabi bagaimana dengan sahabat-sahabat yang ikut serta dalam peperangan itu. Apakah mesyuarat ini tanggungjawab pemimpin? Tidak tanggungjawab kepada ummah? Apakah sikap berlemah lembut dan bertawakal itu hanya bila wujud pada pemimpin maka terlepas tanggungjawab kepada ummah, kepada orang ramai? Apakah tawakal mesyuarat ini merupakan satu fardu kifayah yang pemimpin saja bertanggungjawab, lain-lain tidak bertanggungjawab? Ayat ni tidak. Ayat ni menyatakan tawakal ini bukan hanya pemimpin, bukan hanya Nabi, tapi semua orang mukmin perlu bertawakal kepada Allah sesudah melengkapkan dirinya dengan persediaan harta benda, persediaan senjata dan alat-alat peperangan yang cukup. Tawakallah kepada Allah selepas itu. Tawakal kepada Allah hendaklah selepas daripada mengambil jalan-jalan sebab-sebab yang boleh membawa kepada kejayaan. Sebab yang boleh membawa kepada kejayaannya ialah menolong Allah. Tolong Allah yang dimaksudkan di sini ialah taat kepadanya. Ayat menyatakan, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu untuk mencapai kemenangan, maka tidak ada siapa pun akan dapat mengalahkan kamu. Allah dalam ayat yang terdahulu menjanjikan pertolongan Allah ini kepada mereka yang menolongnya. Menolong Allah adalah dengan taatkan kepadanya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, Allah menolong kamu dan menetapkan tapak kaki kamu di dalam peperangan. Jadi kalau begitu di sini Allah Subhanahu wa taala akan menolong, tetapi bila akan menolong itu sesudah kamu taatkan kepada perintah Allah. Perintah Allah, perintah Nabi sama saja. Sama saja. Di dalam peperangan lebih-lebih lagi, perintah yang dikeluarkan oleh Nabi SAW atas sifatnya sebagai pemimpin yang pertama, atas sifatnya sebagai Rasul yang kedua. Jika kepada pemimpin-pemimpin lain dalam peperangan, hendaklah patuh kepadanya. Patuh kepada perintah. Apalagilah dalam peperangan bersama dengan Nabi SAW lebih-lebih lagi. Kesilapan diulangi lagi. Mengapa umat Islam kalah dalam peperangan Uhud? Kerana syarat ini mereka tidak sempurnakan. Tidak taat kepada Nabi. Nabi menyuruh mereka supaya masing-masing dengan tugas dan tempatnya. Tiba-tiba mereka tidak setia dengan perintah, dengan tanggungjawab ini. Ayat ini meneruskan lagi untuk menyatakan, memberi keyakinan. Sebab selepas daripada kekalahan dalam peperangan ini, keyakinan perlu ada. Keyakinan kepada pemimpin,
keyakinan pula kepada perjuangan. Kerana jika tidak ada keyakinan ini, umat yang baru saja memeluk Islam baru sampai 3 tahun baru di Madinah, sudah tentu umat ini akan lari. Sebab keyakinan kepada mereka pada zaman-zaman yang, pada waktu yang seumpama ini, kesempitan harta benda, keselamatan nyawa raga dan sebagainya, ini memerlukan keyakinan yang lebih. Keyakinan dalam ayat ini ditanam sepenuhnya, katanya in yansubkumullahu fala ghaliba. Jika Allah menolong kamu untuk mencapai kemenangan, maka tidak ada siapa pun yang dapat mengalahkan kamu. Kuasa Allah mengatasi segala kuasa. Kuasa Allah Subhanahu wa taala mengatasi senjata moden, mengatasi. Sebab Allah Subhanahu wa taala mempunyai tentera yang lebih ramai. Tentera Allah di langit dan bumi. Langit, bumi, tentera Allah, dan barang yang ada di dalam bumi, langit, bumi ini semuanya tentera Allah. Kita lihat tentera Allah ini angin, tentera Allah, binatang, hayawan, semua ini tentera Allah. Walillahi junudus samawati wal ardi. Kepunyaan Allah juga tentera langit dan bumi. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala tolong kamu, dia akan menerusi tentera-tenteranya ini. Kemenangan seseorang bukan hanya bergantung kepada kekuatan senjatanya saja. Tidak, tetapi kedudukan strateginya dengan suasana yang ada padanya. Kadang-kadang kalah dengan sebab semu, kalah dengan sebab serangga, kalah dengan sebab angin dan berbagai-bagai lagi. Oleh kerana itu di dalam ayat ini menjamin kemenangan. Jika Allah yang menolong kamu, mungkin dengan tentera-tenteranya, dengan menghantar bala tenteranya itu, fala ghalibalakum, kamu tidak akan kalah lagi, sebab tidak ada kuasa yang mengatasi kuasa Allah. Wa in yakhzulkum faman zalladhi yansurukum min ba'dihi. Jika Allah mengecewakan kamu, yakni mengalahkan kamu, ditakdirkan begitu, faman zalladhi yansurukum min ba'di, siapa yang boleh membantu kamu selain daripada Allah? Sudah tidak ada. Jadi kalau begitu tidak ada jalan bagi orang mukmin untuk keluar daripada jalan yang mereka lalu sebelum ini. Jalan yang mereka lalu sebelum ini ialah patuh kepada arahan Nabi, taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian bertawakal kepada Allah sesudah pemimpin membawa mesyuarat. Apabila keputusan itu dibuat di dalam mesyuarat, maka hendaklah mesyuarat itu adalah mesyuarat yang jadi, mesyuarat yang sah. Sesudah itu satu lagi yang mesti disempurnakan ialah bertawakal. Katanya, barang siapa yang dikecewa oleh Allah di dalam peperangan, bila dikecewa, kalah misalnya, maka tidak ada siapa lagi yang membantu selepas ini. Jangan carilah kekuatan di mana pun kekuatan. Tidak ada kekuatan yang boleh mengatasi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatannya ialah tidak menolong. Kekuatannya ialah menarik balik rahmat dan pertolongan. Mesti kalah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ingatlah kepada Allah jualah orang-orang yang beriman itu bertawakal, yakni berserah diri kepadanya. Tidak ada tempat selain daripada Allah untuk berserah diri, terutama pada saat-saat cemas ke dalam menghadapi musuh di dalam peperangan. Wa ma kana linabiyyin an yaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tidak patut bagi seorang nabi itu disangkakan khianat, menggelapkan harta rampasan perang. Wa man yaghlul, dan sesiapa yang khianat menggelapkan sesuatu, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, hari akhirat dia akan bawa bersama apa yang dikhianatinya. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian tiap seorang akan disempurnakan balasan bagi apa yang diusahakannya, sedangkan mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasan itu. Selepas daripada kekalahan dalam peperangan Uhud, desas-desus ini terlalu banyak, penyebaran fitnah pun terlalu banyak, mencari kesilapan orang lain pun terlalu banyak. Nabi juga dipersalahkan, bukan hanya mereka tapi Nabi juga dipersalahkan. Mengapa Nabi suka perang? Kan kita dah perang dulu dalam perang Badar, kemudian kita menang. Buat apa lagi perang banyak-banyak kali? Tahun yang kedua nak perang pula, asyik perang saja. Ini Muhammad dia mau cari wang, dia mau cari harta. Jadi bila mau cari harta, banyakkan perang, ramai negeri dibuka. Dia tidak kira ramai nyawa yang terkorban. Ini desas-desus yang berlaku selepas daripada kekalahan. Masing-masing tidak menerima kesilapan diri sendiri, tapi kesilapan itu diletakkan kepada orang lain. Dan yang paling teruk sekali menghadapi kesilapan ini, tuduhan ini, ialah Nabi. Tuduhannya Nabi mahukan harta kekayaan. Ayat menafikan. Wa ma kana linabiyyin, dan tidak patut bagi mana-mana nabi pun, bukan hanya Nabi Muhammad. Sejak
sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, tidak wajar bagi sesiapa pun yang tidak berlaku ayyaghullah, Nabi menipu, mengkhianati. Tidak patut sama sekali Nabi menipu. Nabi tidak menipu. Terjemahan di sini, tidak patut bagi seorang Nabi disangkakan berkhianat. Maknanya kalau tidak disangkakan itu dalam kurungan, dia tafsirkan begitu. Sebab kalau nak terjemah secara harfiah tak jadi, tak cantik sangat. Tidak patut bagi seorang Nabi itu khianat. Mana ada Nabi khianat? Tak patut disangkakan khianat. Apalagi khianat. Khianat tidak berlaku. Sangkaan khianat terhadap Nabi pun tidak patut. Sebab Nabi tidak khianat. Sangkaan ini boleh dibuat jika ada tanda-tanda khianat. Apakah ada tanda-tanda khianat pada Nabi? Tidak ada. Khianat yang maksudkan di sini ialah mencari kepentingan diri di dalam peperangan. Tidak wajar katanya bagaimana-mana Nabi pun untuk disangkakan begitu. Ghalla yaghulu maknanya khianat. Khianat mengenai harta benda dipanggil ghulul. Rasuah umpamanya mencuri, dendam, sakit hati, menipu. Ini semuanya ni ghulul namanya, menipu. Terutama sekali yang berkenaan dengan harta benda. Tidak wajar sangkaan dilakukan. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Sesiapa yang menggelapkan harta rampasan perang, sesiapa yang menggelapkan harta rampasan perang dengan mengkhianati, nescaya ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak. Besok dia akan bawa dia pikul. Besok kalau dia gelapkan harta orang, dia tipu orang, besok dia pikul barang tu, dia bawa di hadapan Allah. Tidak ada bahan bukti dia bawa sendiri oleh seorang itu. Bahan tu dia bawa bukti. Bahan bukti dalam surah Yasin kita baca, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa itu. Satu lagi. Yang apa nama ni? Ini ayat lain. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kaki tangan menjadi saksi terhadap mereka, terhadap apa yang mereka usahakan terhadap padanya. Kaki tangan itu sendiri akan menjadi mengaku bahawa mereka telah melakukan pengkhianatan. Mana ada lagi satu keterangan yang jelas apabila pesalah itu sendiri mengaku, kaki tangan itu sendiri mengaku dosa yang dilakukan olehnya. Jadi kalau begitu ayat ni menyatakan sesiapa yang menipu, bahan-bahan penipuan itu akan dibawa sendiri pada hari kiamat nanti. Kemudian summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian akan dibalas padanya apa yang dilakukan oleh mereka, dan mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasan terhadapnya. Apakah ini layak bagi Nabi? Tidak layak. Jadi oleh kerana itu jangan ada orang yang tidak ingin mentaati Nabi dengan sangkaan bahawa Nabi menipu. Dia kata tak mau taat kepada Nabi, setengah-setengah boleh dengar. Setengah boleh dengar, semua sekali tak boleh, sebab Nabi pun ada juga dia menipu sikit-sikit misalnya. Tidak boleh sama sekali. Lain daripada Nabi mungkin begitu, Nabi tidak sama sekali. Ayat ini menafikan selepas daripada berlaku kekalahan dalam peperangan Uhud, kerana tabiat manusia ini di mana-mana pun begitulah keadaannya. Al-insanu insan, manusia itu manusia, kata Syed Qutb, di mana pun dia berada dan di tempat mana pun dia berada, manusia tetap manusia. Antara perangainya manusia ini, dia suka meletakkan kesalahan pada orang lain. Kemudian seterusnya, afaman ittaba'a ridwanallah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.